Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Brunei Darussalam menyertai umat Islam di seluruh dunia memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW dengan perhimpunan dan perarakan yang diadakan serentak di keempat-empat daerah. Sambutan peringkat negara yang disertai oleh lebih 5,000 peserta diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara dalam perhimpunan dan perarakan tersebut. Penganjuran sambutan tahun ini diungkayahkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadiraja Sahibul Karib, Pengiran An Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Dan Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Berangkat sama Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Menteri Hal Ehwal Agama dalam sembah alu-aluan antara lain menjelaskan keberkatan dalam kehidupan boleh diraih dengan mencontohi Rasulullah. Tentunya itu juga menghendaki kita dalam mengetengahkan sunnah Nabi akan tidak mengabaikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, bahkan aspek-aspek kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam ehwal keprihatinan terhadap kepentingan pimpinan yang bijaksana dan berwibawa, terutama dalam bermasyarakat, berpemerintahan dan bernegara. Persembahan dikir marhaban dengan diikuti tembakan meriam 21 das menyemarakkan lagi majlis. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Warham walidayhi wahfaz ahlahu wa auladahu wa ahfadahu wa ikhwatahu wa qarabatahu. Sebagai menandakan bermulanya perarakan, bacaan selawat dikepelai oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Mustafa bin Haji Murad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat mengepalai perarakan sejauh 1.9 km mengelilingi Bandar Seri Begawan. Perarakan melibatkan 87 pasukan terdiri daripada kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan, institusi pengajian tinggi, maktab, sekolah menengah, sekolah Arab, sekolah menengah swasta, kampung-kampung dan masjid dan persatuan serta sektor swasta. Muhammad Daud Haji Tuah seterusnya melaporkan. Laungan selawat bergema di Ibu Negara sebagai menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah.
Spanduk-spanduk yang dibawa oleh para peserta perarakan bertunjangkan tema sambutan Sunnah dihayati, hidup diberkati. Sunnah baginda Rasulullah meliputi semua aspek kehidupan, antaranya berakhlak mulia, taat kepada ibu bapa dan meningkatkan keimanan. Dengan memperingati hari yang penuh bersejarah ini, ia dapat meningkatkan lagi semangat untuk mencontohi Rasulullah dalam apa jua perkara. Perarakan yang diadakan ini melambangkan sanjungan rakyat dalam mendukung kepimpinan bijaksana raja yang dikasihi bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laporan Muhammad Dar Haji Tua untuk Berita RTB. Perhimpunan dan perarakan sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara juga diadakan serentak di 3 daerah lain. Di daerah Tutong, perhimpunan dan perarakan diadakan di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. 1,996 peserta dari 32 pasukan mengikuti perarakan. Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar menjadi tumpuan perhimpunan dan perarakan maulud di daerah Temburong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 1,243 dari 20 pasukan menyertai perarakan. Di daerah Belait, acara yang sama diadakan di Padang Bandaran, Jalan Sultan, Kuala Belait. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. 2,296 peserta dari 35 pasukan menyertainya. Majlis Dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan selama 12 malam berturut-turut di Istana Nurul Iman berakhir semalam dengan majlis penutupan. Majlis dilangsungkan di hadapan Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cetria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Abdul Hamid. Majlis disusuli dengan dikir Syarafil Anam.
Doa dikir dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Hamidun. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan, Pihin-Pihin Menteri dan Menteri-Menteri Bertauliah, Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap. Majlis Perhimpunan Wanita sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di daerah Tutong, daerah Temburong dan daerah Blaid disemarakkan dengan ceramah khas. Di daerah Tutong, majlis diadakan di Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong. Hadir isteri menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Ceramah khas antara lain menggariskan tentang perlunya menghayati sunnah Rasulullah bagi menjamin kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Majlis Perhimpunan Wanita di daerah Temburong diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Hadir isteri menteri, sumber-sumber utama dan pelancongan. Pengisian ceramah khas mempraktikkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa keberkatan dalam kehidupan seharian. Bagi daerah Blaid, majlis diadakan di Dewan Serbaguna, Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Kuala Blaid. Hadir isteri Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Antara pengisian ceramah khas, kepentingan menjaga lisan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam. Baginda juga mempunyai pribadi agung dan merupakan contoh teladan yang perlu diikuti. Apabila sunnah Rasulullah itu kita ni hayati dan kita sentiasa amalkan dan terapkan dalam kehidupan harian kita ni, insya-Allah hidup kita ni akan berkat. Yang menjadi satu tuntutan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW kerana apa yang kita ni sudah tercatat di dalam Al-Quran sendiri bahawa sesungguhnya Rasulullah itu merupakan contoh teladan bagi umat manusia di dunia. Walaupun Rasulullah merupakan insan yang maksum, baginda sentiasa memohon kepada Allah, memohon ampun, memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai insan yang biasa, sewajarnya lah ucapan istighfar itu perlu meniti di setiap bibir-bibir, diamalkan setiap masa dan setiap hari. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan saja merangkumi dari sudut akhlak bahkan akidah, bahkan ia disandarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut percakapan, bahkan perbuatan, bahkan daripada sudut takrir ataupun ikrar ataupun persetujuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini adalah perlu berlandaskan kepada ilmu hadis seperti daripada kitab-kitab muktabar imam, daripada sunan, kitab-kitab sunan seperti Bukhari, Muslim, Tabarani dan sebagainya, Imam Malik dan sebagainya. Sunnah-sunnah yang dilihatkan ataupun dicontohkan oleh Rasulullah SAW semuanya baik-baik dan ianya memang bermanfaat untuk kita ni. Selain daripada kitab Allah kita ni amalkan, kita ni baca, sunnah-sunnah Rasulullah itu pun perlu juga kita ni ikuti. Mudah-mudahan orang kita ni tidak tersesat. Mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajipan bagi setiap umat Islam sebagai cara menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada baginda dalam usaha menyebarkan Islam sehingga ke hari ini. Amalan-amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita ni terapkan dalam kehidupan kita ni untuk mendapat keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengikuti sunnah Rasulullah ialah tanda kita ni beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi beberapa manfaatnya seperti mendapat mahabbah daripada Allah. Keutamaannya untuk mentaati Rasulullah tu, kita boleh mendapat
syafaat, habis tu dia punya pahala lah, atau benda common lah pahala tu. Di antara keutamaan kita dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Allah akan melipat gandakan pahala jika kita bersedekah dengan rasa ikhlas. Baginda juga adalah seorang yang penyayang, sentiasa berbuat baik, menjaga rahsia, berlemah lembut, pemalu, pemaaf, menyeru kepada kebaikan. 3 wasiat yang Nabi tinggalkan untuk kita ni. Yang pertama adalah mengamalkan solat sunat duha, kemudian berpuasa 3 hari dalam sebulan. Yang paling ringan dan istiqamah boleh kita ni buat, contohnya seperti solat sunat, makan dengan menggunakan tangan kanan. Banyak kelebihannya. Di antaranya orang yang sentiasa dalam keadaan wudu ni ia jauh dari gangguan syaitan, dan hati orang yang dalam keadaan wudu sentiasa tenang dan lapang. Di antara keutamaan mengamalkan sedekah ialah menghapuskan dosa, dilipat gandakan pahala, menambah rezeki dan kekayaan. Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negara Brunei Darussalam begitu unik apabila orang ramai juga dapat meraih pahala dengan bersedekah kepada para peserta yang menyertai perarakan. Mereka datang lebih awal ke ibu negara bagi membuat persiapan untuk bersedekah. Laporan lanjut bersama Haji Azizi bin Haji Ahmad. Dengan berada di sepanjang laluan perarakan, orang ramai yang ingin bersedekah tidak melepaskan peluang untuk sama-sama meraih pahala. Sedekah yang dihulurkan dalam bentuk minuman dan makanan bukan sahaja dapat mengurangkan rasa haus peserta perarakan, bahkan dapat menyemarakkan lagi sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya kami buat tahun-tahun kalau ada majlis maulid nambah ikut bersedekah sedikit untuk mencari keberkahan. Salah satu keberkahannya dan rasa cinta tadi kepada Rasulullah tu jadi mendorong kami untuk membuat barang macam ini. Kami ingin meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi-lagi di bulan yang mulia ni Rabiul Awal. Kami dapat merasa walaupun kami ingin ikut berarak, tapi kami adalah juga menyumbangkan sedikit sedekah daripada orang ramai untuk menghilangkan haus orang-orang yang berarak pada perarakan inilah. Dengan amalan bersedekah, ia dapat mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu orang bersedekah itu ia akan membuat seseorang itu hidupnya lebih berkat, and then diberi rezeki juga berbalik, walaupun ia membagi rezeki arah orang, tapi ia sendiri pun akan dapat rezekinya itu. Bersedekah itu juga merupakan perkara yang baik. Orang akan dapat pengaruh baik itu dan mengikut jejak langkah untuk bersedekah juga. Kalau sekiranya orang itu bersedekah kepada orang yang beramal, maka pahala yang diperolehi oleh orang yang beramal itu sama seperti apa yang ia dapat. Begitu indahnya ajaran Islam yang menggalakkan umatnya bersedekah bagi mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting adalah sikap dan niat kita haruslah menjurus kepada keikhlasan hati hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Laporan Haji Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Di negara Brunei Darussalam, penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian kedua tertinggi selepas kanser. Peningkatan jumlah individu yang mengidap penyakit kardiovaskular dari tahun ke tahun sangat membimbangkan. Pada dekad kebelakangan ini, penyakit tersebut menyerang kumpulan umur yang lebih muda sehingga menyebabkan beban ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam Perutusan Menteri Kesihatan sempena sambutan Hari Jantung Sedunia 2023. Pada tahun ini, sambutan Hari Jantung Sedunia bertemakan Gunakan Jantung, Kenali Jantung, memfokuskan kepada mengenali jantung sendiri dan cara untuk menjaga kesihatan jantung. Dalam usaha untuk mendorong semua lapisan masyarakat di negara ini kepada amalan gaya hidup yang sihat,
Kementerian Kesihatan memperkenalkan 2 inisiatif baru di dalam aplikasi Bru Health iaitu BN On The Move versi 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kegiatan fizikal masyarakat dengan meningkatkan jumlah langkah setiap hari. Manakala Health Index and Risk Assessment bertujuan untuk menggalakkan orang ramai menilai status kesihatan masing-masing dan seterusnya menjalani saringan kesihatan.